Mungkin kerana diorang bila sorry. Nama saya Farihan Bahrun. Saya daripada kumpulan 22 Andir Purba dan saya berperanan sebagai seorang penulis lirik ataupun seni kata sejak tahun 1996 sehinggalah kini. Kekuatan si anak seni terletak pada hati. Walaupun kumpulan kami nampak kecil-kecil lagi, tapi kami semua berhati besar. Tema untuk naskah seni kata ini adalah 4 sudah bersimpul satu. Ya. Tema ini bermaksud kalau kita ambil secara literal lah, 4 unsur ataupun 4 elemen yang boleh bergabung menjadi satu. Jadi apabila saya menerima tema ini, perkara pertama yang ingin saya sampaikan tentulah untuk menyampaikan satu cerita yang mana ada 4 elemen ataupun 4 unsur yang apabila digabungkan menjadi satu tema yang kohesif, yang selaras ya. Saya memilih untuk mengupas ataupun merungkaikan tema ini dengan menggunakan satu prosa tradisional, iaitu Hikayat Bayan Budiman. Hikayat Bayan Budiman ini asalnya daripada teks Sanskrit yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ya, pada tahun 1371 Masihi oleh seorang bernama Kadi Hasan. Dan Hikayat Bayan Budiman ini menceritakan tentang seorang saudagar yang bernama Khoja Maimun yang harus berlayar berdagang dan meninggalkan isterinya. Ya, apabila beliau meninggalkan isterinya, isterinya pula berasa kesunyian dan rindu. Ya. Dan ini diterjemahkan ke dalam seni kata. Dan sebelum Khoja Maimun berlayar, dia telah membelikan isterinya 2 ekor burung, seekor burung tiong dan seekor burung bayan. Dan burung bayan ini suka bercerita dan dia suka mengait kisah-kisah yang berantai, naratif yang bersiri. Jadi untuk mengelakkan isterinya tidak keluar rumah secara suka-suka sahaja, jadi saya cuba mereka sendiri 4 buah cerita yang kemudian disadurkan dalam naskah ini. Begitulah sedikit sebanyak bagaimana saya cuba untuk merungkai tema ini dengan menggunakan teks lama. Dan biasanya apabila saya menulis seni kata, tentu sekali saya akan cuba untuk mencari inspirasi daripada hikayat ataupun teks-teks tradisional yang mempunyai banyak unsur-unsur moral, unsur nilai-nilai murni, dan cuba untuk padankan dengan konteks masa kini. Jadi itulah beberapa sumber inspirasi, terutama sekali untuk naskah ini. Inspirasinya daripada Hikayat Bayan Budiman yang disadurkan daripada teks Sanskrit Sukasaptati ya. Saya mengharapkan agar para pendengar ataupun penonton yang menonton, membaca, mendengar lagu ini sedikit sebanyak dapat mengambil iktibar daripada kisah Hikayat Bayan Budiman itu sendiri, yang mana apabila seorang isteri yang mungkin sedang dalam perasaan rindu-rinduan dan mungkin dalam suasana yang mengakibatkan dia akan berlaku curang, dan ada beberapa kisah sendiri dalam Hikayat Bayan Budiman itu yang mengajak pasangan suami isteri ataupun pasangan yang sudah berumah tangga itu melakukan yang terbaik untuk perhubungan mereka. Dan bukan itu sahaja, dalam seni kata itu juga saya cuba untuk menyebut tentang bagaimana kalau kita sudah meraih ilmu, kita harus gunakan ilmu tersebut ya, untuk
kebaikan masyarakat lah, ya, bukan sahaja simpan ilmu itu untuk duduk di rumah ataupun untuk sebagai sesuatu yang kita boleh bangga-banggakan, ya. Ada juga beberapa bait dalam seni kata tersebut yang mengajak para pembaca ataupun pendengar untuk bersikap lebih terbuka dalam menghadapi isu-isu yang bersifat sejagat lah, ya. Nama saya Abdul Aziz bin Muhammad Sharif dari kumpulan Mayung Kedik. Saya dah bergiat dalam Dikir Barat selama 25 tahun dan peranan saya bagi lagu ni saya sebagai Tok Juara. Okay, saya nak lagu ni sebenarnya macam lagu Siti Nurhaliza. Itu je. My personal favourite. Agaknya mungkin kerana lagu ni menang lagu terbaik pada Perdana 2002. Okay, sebenarnya lirik dia very complicated. Jadi nak kenakan lagu tu melodi dengan lirik dia very challenging lah. So yeah, that's the most difficulties lah. Lirik dia complicated, panjang. Jadi nak genapkan lagu dia tu susah. Dan nak link the melody and the lyrics is very difficult lah. Sikit. Kian kala sang suami menyapa lautan, dan kala si isteri mendam kasih rindu-rinduan. Hadirlah Tuan Bayan, wahai penglipur budiman, ubatilah hati lara yang kejauhan. Lantas mulalah mengait cerita demi cerita, menyulam kisah demi kisah, teladan demi teladan. Dari kisah suka duka, retak jiwa, gundah gulana, hingga kisah punya kesimpulan. Lalu sampailah budiman keempat macam cerita.
Satu kisahnya tuan pendeta tua tunggul di gua. Kancil-kecil kira buaya, konon akal geliga. Kisah silaba-laba, lebah punya kelakian. Kala sang suami menyapa lautan, dan kala si isteri mendam kasih rindu-rindu.